الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua anak murid 4-5, saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Kelas kita pada petang ni PDPR Tauhid 3 hari bulan 2, hari Rabu, 2.30 hingga insya-Allah 3.30 petang nanti. Dan kita guna medium group WhatsApp sebagai kelas kita. Okey. PDPR Tauhid adalah kali pertama untuk petang ni. Jadi kita akan mulakan dengan tajuk yang pertama dan juga sedikit pengenalan lah dengan pelajaran tauhid ni. Tauhid ni dia lebih kepada kita belajar tentang bagaimana kita nak mengenal rukun iman yang pertama, iaitu beriman kepada Allah. Rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, dan yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Jadi untuk tauhid tahun 4 ini dia lebih khusus kepada beriman kepada Allah. Macam mana kita nak mengenal Allah itu, siapa dia dengan kita, kan? Kita akan mengenal, kita akan belajar berkenaan dengan sifat wajib bagi Allah dan juga sifat mustahil bagi Allah, insya-Allah. Okey. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita mulakan kelas kita pada petang ini dengan bacaan Al-Fatihah dan juga doa belajar. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah dengan tenang, dengan tajuk yang betul, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jom kita tanda tangan. Salah satu adab berdoa adalah dengan menadah tangan, dan pastikan pandangan mata kita tidak pandang ke tempat yang tidak sepatutnya, tapi pandanglah kepada tapak tangan kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan para malaikat bersama dengan kita dan memayungi kita dalam majlis ilmu pada petang ini. Baik, apa yang kita nak belajar pada petang ni adalah berkaitan dengan sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Ini yang kita akan belajar. Sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Wajib bagi Allah bersifat dengan sifat yang 20 ini. Lawan kepada sifat wajib ini dinamakan sifat mustahil. Pun ada 20. Jadi dalam pelajaran Tauhid Darjah 4 ni, kita akan belajar sebahagian sahajalah.
Tapi wajib kita sebagai orang Islam untuk memahami dan mengetahui ke-20 kesemua sifat wajib dan mustahil bagi Allah ini, ya. Okey. Jom kita tengok secara ringkas pengenalan tentang tajuk yang pertama bagi pelajaran tauhid ini. Okey, kita tengok sama-sama. Okey. Ni yang tadi saya beritahu kan, sifat wajib bagi Allah itu ada 20. Begitu juga dengan sifat mustahil bagi Allah ada 20. Dia lawan kepada wajib itu. Contoh, Allah itu wajib ada. Mustahil bagi Allah itu tiada. Wajib bagi Allah itu kekal. Kekal. Macam kita ni akan mati. Allah itu kekal, tidak akan mati. Dan mustahil Allah itu tidak kekal, ataupun mustahil Allah itu binasa. Itu salah serba ringkaslah, serba sedikit daripada sifat wajib bagi Allah dan juga sifat mustahil. Sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk. Makhluk ni seperti mana? Seperti apa? Manusia makhluk, malaikat makhluk, haiwan makhluk, tumbuh-tumbuhan makhluk, bangunan yang ada ni semua itu makhluk, kan? Sifat Allah itu tidak sama sekali dengan makhluk yang ada kita nampak di atas muka bumi. Kita tak boleh nak samakan sifat Allah itu dengan sifat kita makhluk ni. Allah itu mendengar, betul kan? Manusia juga mendengar. Allah juga melihat, manusia juga melihat. Tapi Allah melihat dengan sifat Allah itu. Sama, mendengar, basar, melihat. Tak sama dengan cara kita melihat. Tak sama dengan cara kita mendengar. Kan? Kita akan belajar secara ringkas sajalah, ya. Nanti bila kamu dah dewasa, kamu dah meningkat, belajar ilmu tauhid ni kena lebih mendalam lagi lah. Kalau dalam peringkat kamu ni, Ustazah tak boleh lah nak cerita yang tinggi-tinggi sangat dia punya bahasa. Takut nanti kamu salah faham. Cukuplah sekadar objektif pembelajaran kita hari ini, kamu dapat mengetahui sifat wajib bagi Allah itu apa, sifat mustahil bagi Allah itu apa. Dan kamu pun jangan fikir yang terlalu tinggi-tinggi sangat. Allah tu mendengar macam mana, Ustazah? Itu bila sampai tahap kamu nak belajar pergi jauh lagi, insya-Allah kamu boleh belajar semua. Okey. Baik, sifat wajib bagi Allah ni bermula daripada apa? Allah wujud, wujud qidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamu bi nafsi wahdaniyah, qudrah iradah, ilmun hayyan, sama' basar, kalamun qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Itu nasyid tu kan. Zaman Ustazah kanak-kanak dulu, kecil-kecil dulu, itulah nasyid. Sekarang pun kalau kamu nak hafal sifat wajib bagi Allah ni dengan nasyid. Okey. Jadi untuk pembelajaran kita ni, kita tak pergi yang Allah wujud qidam baqa tu kamu dah belajar dulu masa darjah 1, darjah 2, darjah 3 dulu. Jadi untuk darjah 4 ni dia terus kepada kaunuhu ta'ala qadiran. Okey, Ustazah ulang. Kaunuhu ta'ala qadiran. Apa makna dia? Keadaan Allah. Kaunuhu itu keadaan Allah. Ta'ala itu Allah Ta'ala lah. Qadiran, yang berkuasa. Allah itu keadaannya berkuasa. Tidak ada kuasa yang boleh menandingi kuasa Allah. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa Allah. Kan? Contoh dalam COVID, dalam suasana COVID ni, kita rasa COVID tu yang paling berkuasa lah sekarang. Semua orang takut dekat COVID. Kan? Nak keluar takut, berjaga-jaga. Memanglah kita kena takut kat COVID tu. Tapi kita kena ingat, COVID itu tidak berkuasa sebenarnya.
tidak memudaratkan kecuali kalau Allah yang memberi mudarat. Kan? Jadi Allah lah yang lebih berkuasa, bukan COVID. Kita kena ingat macam itulah, kita sebagai seorang Islam. Tapi pada masa yang sama, kita kenalah juga berhati-hati, jaga kita punya SOP, kan. Janganlah kata main terjah je. Ini semua Allah yang berkuasa. Kalau Allah tak berkuasa, tak akan berlaku semua ni. Tak boleh kita cakap macam tu. Okey, kita kena yakin ya Allah memang Allah itu berkuasa ke atas segala-galanya. Kan, Allah yang berkuasa sebenarnya. Nak angkat tangan ni pun bukan dengan kuasa kita, kan. Kita tiada kuasa, kita tak ada kuasa sebenarnya. Yang mengangkatnya adalah dengan keadaan Allah itu yang berkuasa, kuasa Allah. Jadi itu sebab bila kita bergerak, kita makan, kan, kita buat apa sahaja, kita kena mulakan dengan bismillah, kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. Sebab semua itu adalah dengan monitor Allah yang mengatur kita. Okey, itu yang pertama. Ulang lagi sekali, kaunuhu. Okey, sebut sama-sama. Kaunuhu ta'ala qadiran. Secara lajunya, kaunuhu ta'ala qadiran. Apa makna kaunuhu ta'ala qadiran? Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Itu yang pertama. Baca dengan betul, sebut dengan betul dulu. Sebut kaunuhu ta'ala qadiran. Kan, kamu kan suka kalau menghafal tu kan bunyinya macam tu. Kaunuhu ta'ala qadiran. Ulanglah macam mana pun nak sebut, dan sebutannya betul. Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Baca, sebut, ulang sebut. Sifat berlawanan pada sifat yang wajib tadi, iaitu kaunuhu ta'ala qadiran, kan tadi. Okey, apa sifat yang berlawanan? Mustahil. Tadi apa? Keadaan Allah yang berkuasa. Apa lawan kepada berkuasa? Itulah sifat mustahil bagi Allah. Kaunuhu ta'ala ajizan. Apa makna dia? Keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Tadi berkuasa, kan? Ini lemah. Berkuasa adalah sifat wajib. Sifat mustahilnya, lawannya adalah lemah. Awak ingat yang belakang ni. Awak ingat yang belakang. Kaunuhu ta'ala. Sebut banyak kali, insyaAllah boleh ingat. Cuma yang belakang ni kena betul-betul ingat. Okay? Ajizan, keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Sifat wajib bagi Allah yang pertama tadi apa dia? Kaunuhu Ta'ala qadiran. Apa lawan dia? Iaitu sifat mustahil bagi Allah, iaitu kaunuhu ta'ala ajizan. Okay, ini dua kalimah ni, dua kalimah ni, qadiran sifat wajib dan ajizan sifat mustahil. Kena ingat, ni lawan dia. Lawan dia. Lawan dia. Dalam bahasa Arab kalimah dia, apa maksud dia? Jadi kita tengok maksud dia. Qadiran erti dia berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Qadiran ni artinya berkuasa. Ajizan tadi apa makna dia? Keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Empat makna pula. Empat perkataan ni awak tolong ingat. Perkataan yang pertama tadi, qadiran artinya berkuasa. Ajizan artinya lemah. Qadiran lawannya ajizan. Berkuasa lawannya lemah. Ingat dia punya pasangan dia. Kalau makna
Qadiran maknanya berkuasa, ajizan maknanya dia lemah. Tapi kalau berlawanan, qadiran lawannya ajizan, berkuasa lawannya lemah. Okey, kita ulang balik sebutan yang betul. Kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala ajizan. Ulang-ulang sebut. Okey, untuk hari ini satu saja dulu, sifat wajib dan juga sifat mustahil bagi Allah. Tolong hafal, tolong ingat. Mudah-mudahan Allah terangkan hati kamu untuk mudah menghafal dan kuat ingatan kamu semua untuk menghafal sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Baik, untuk latihan pelajaran hari ini, mudah je latihan dia, menyalin semula, salin semula dua sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah yang dipelajari hari ini ke dalam buku tulis. Tulis sifat wajib bagi Allah, lawannya sifat mustahil bagi Allah. Kemudian satu lagi, sifat wajib bagi Allah apa? Lawannya sifat mustahil bagi Allah. Kita belajar satu je tadi kan? Maksudnya satu sifat wajib, satu sifat mustahil. Dua lah kat situ. Okey. Bisa ubah sikit. Sini tulis satu. Kita baru belajar satu je kan. Sifat wajib bagi Allah satu, sifat mustahil bagi Allah pun satu. Okey. Jadi dalam buku tulis kamu kena ada satu sifat wajib, sekali erti dia, kemudian di bawah dia sifat mustahil juga erti dia. Tulis lengkap lah. Tulis yang panjang-panjang tu, kaunuhu ta'ala qadiran, dan ertinya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa. Dan satu lagi, kaunuhu ta'ala ajizan. Apa erti dia? Keadaan Allah Ta'ala yang okey, salin je. Boleh rujuk ibu ataupun boleh rujuk slide Ustazah. Okey. Okey, insya-Allah kita berjumpa lagi dalam pelajaran tauhid yang akan datang. Untuk pelajaran tauhid ni kita akan jumpa 2 minggu sekali kalau boleh Ustazah harap sangat kamu baca dulu buku e-book yang ada tu. Kalau ada buku teks, insya-Allah dalam masa terdekat ni sekolah akan bagi buku teks. Baca dulu buku teks. Sebab kita jumpa satu subjek tu 2 minggu baru jumpa. Jadi banyaklah kamu kena baca dulu. Ustazah pula tak boleh nak bagi banyak-banyak sebab Ustazah kena ambil kisah juga. Kawan-kawan ada di antara kamu yang masih lagi belum mampu menguasai jawi dan sebagainya kan. Jadi kalau banyak-banyak pun tak dapat buat apa. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah dalam esok untuk kelas yang akan datang untuk pelajaran fiqh pula. Okey, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa dekat rumah rajin-rajinlah bantu mak ayah kat rumah. Jangan asyik dengan phone saja, jangan asyik main saja, jangan nak bergaduh je kerjanya. Okey, kita jumpa lagi. Bye.